Sebab mereka di Mekah jelas-jelas menentang terus kafir, dia tunjuk muka mereka. Tetapi bila Nabi sampai di Madinah, ada satu kumpulan yang Nabi tak pernah jumpa. Mereka ni solat sama dengan Nabi, sama satu sahab dengan para sahabat, pergi perang, pergi sama-sama perang. Tapi rupanya dalam hati mereka ada sifat nifaq, munafik. Depan macam ni, belakang ada lain. Luaran macam ni, tetapi dalaman ada masalah lain. Jadi kalau saya tanya kepada puan-puan, dibawakan di hadapan kita dua orang, kafir dan munafik, mana lebih kita sepatut takut? Munafik. Takut. Kerana pepatah Melayu sebut apa dia? Dia seperti gunting dalam lipatan, seperti duri di dalam daging. Sakit tu. Talam dua muka boleh? Talam dua muka. Bukan kuih talam, kuih talam sedap, kenyang. Ni talam dua muka ni penat kita nak layan kan. Apa maknanya? Depan kita macam ni kan. Masuk meeting, mesyuarat sama-sama. Oh, setuju. Habis mesyuarat, dia ada meeting lain dengan kawan-kawan dia. Seramai 300 orang munafik yang keluar tiba-tiba dalam barisan tentera Islam pada peperangan. Siapa masih ingat peperangan apa dia? Asalnya 1000 tentera Islam. Tiba nak sampai dekat medan peperangan tu, mereka keluar 300 orang. Munafik semua ni. Dalam peperangan apa dia? Peperangan Uhud. Masjid Nabi dengan peperangan medan peperangan Uhud tu tak jauh. Masjid Nabi ni Masjid Nabi tisu ni, nak pergi tempat medan peperangan Uhud ni tak jauh, 3 kilometer je, tak jauh. Tengah-tengah tu sempat mereka keluar. Munafik punya perangai. Bahaya. Takut benar. Kalau kafir di awal peperangan dia tak join lah. Sebab memang mereka jawab, apa kami nak join dengan orang Islam? Kami memang kafir. Kan? Bahaya tak munafik ni? Munafik. Baik. Soalan seterusnya. Sifat munafik ini ada tak dalam diri orang-orang di akhir zaman? Ada. Bahasa modennya, kita bahasa, kalau tadi talam dua muka itu bahasa kampung, bahasa lama, pepatah lama kan. Bahasa modennya apa dia? Hipokrit. Hipokrit lah. Depan kita gini, nanti pergi sana, malam ke nanti, esok ke, jadi lain. Ini perangai apa dia? Munafik. Sebenarnya perangai munafik ini dia bukan pertama kali berada di Madinah yang Nabi jumpa. Dia pernah berada, kita dah selesai dah surah tu, dalam surah Al-Ma'idah, iaitu dalam kaum Bani Israel, Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam. Perangai munafik ni pernah berada dalam diri Bani Israel yang Nabi Isa berhadapan dengan mereka tu. Itu adalah bangsa Bani Israel yang terakhir dipimpin oleh para nabi, iaitu pada zaman Nabi Isa AS. Sebab dia bermula daripada zaman Nabi Yaqub, Bani Israel itu. Jadi apa yang munafik Bani Israel pada zaman Nabi Isa ni? Dia minta Nabi Isa satu hari, wahai Isa putra Maryam, boleh tak, ingat lagi kan ayat dia kan, boleh tak doa kepada Tuhanmu agar turunkan apa dia? Hidangan daripada langit. Bukan bawakan hidangan oleh Food Panda, Grab Food, okey lagi kan. Tapi ini hidangan, wahai Isa, mesti turun daripada sedih Nabi Isa alaihi salam. Sebab yang minta tu adalah Hawariyun, pengikut tegau, follower rapat dia. Kita kata delegasi dia. Yang minta ni bukan orang biasa-biasa. Maka Nabi Isa ingat, lah, yang rupa-rupanya pengikut kuat aku pun ada masalah dalam hati, nifaq. Bila ditanya, kenapalah duk minta yang pelik-pelik ni, Nabi Isa tanya gitu. Mereka kata, kami hanya ingin tenangkan hati kami, tatma'innu qulubuna. Nampak gaya hati mereka sebenarnya tidak tenang. Ini perangai hati tidak tenang, ada sehingga ke hari ini. Apa yang tak tenang ke? Masalah je. Orang meeting dah habis meeting, dia dah habis meeting, dah ada masalah lagi dengan keputusan tadi. Orang duk pakat kejiranan tu di sini, macam ni keputusan. Hati dia selalu rasa tak betul. Berhati-hati. Baik, saya ulang semula. Jadi dalam surah ini ada 3 kumpulan golongan yang Allah panggil. Pertama kafir, jelas kelihatan perangai mereka. Yang kedua munafik, agak bahaya, berhati-hati.
Dan yang ketiga adalah orang Islam pun Allah ajak kembali bertaubat. Mari kita pergi. Orang munafik ini kita gelarkan juga golongan pengkhianat. Khianat lah. Tadi kita minta tak sanggup pula awal ini tu kan minta benda-benda yang Ya, khianat. ada tu. Nah, edarkan lah. Ya, khianat. Sama macam kita hari ini. Dia mengkhianati keputusan orang ramai kan. Contoh dekat sini, yang keputusan ramai itu ada yang terbaik bagi dia. Itu bukan geng saya. Dia buat sebaliknya kan. Khianat. Yang penting hati dia puas. Hati dia tak puas lah tu. Perempuan, penyakit hati ni, pergilah farmasi KPJ yang dekat dengan perempuan ni. Doktor tak boleh diagnose. Dan tidak ada ubat. Dia bukan hepatitis ataupun sakit liver, bukan. Penyakit nifak hati ni langsung farmasi ke pakar macam mana pun tak ada ubat. Apa ubatnya? Ubatnya apa dia? Taubat, zikrullah. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuna bi zikrillah. Zikir, bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati akan tenang. Maksudnya apa dia? Yalah, standard lah lumrah. Ada keputusan-keputusan yang kita tak setuju kan. Jangan sampai kita khianati, kita buat sebaliknya. Cukup sekadar kita zikir, ingat Allah, insya-Allah hati kita akan tenang. Bila kita tidak zikir, siapa yang akan masuk ganggu hati kita? Syaitan. Bila kita layan, kita membuatkan syaitan gembira. Dia tepuk tangan. Akhirnya yang musnah binasa kita sesama kita. Dia tetap selamat je. Syaitan tu. Baiklah, selesai. Perempuan yang dirahmati Allah, kemudian tadi di belakang sana ada yang beritahu kan. Saya terdengar tadi. Surah ini tidak dimulakan dengan Bismillah. Baik, sama-sama dengan saya. Dalam Al-Quran, fahamkan sama-sama dengan saya. Dalam Al-Quran, ada 114 surah, betul? Kesemua surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Illa, kecuali surah At-Taubah ataupun Bara'ah. Nama lain surah ini Bara'ah. Soalan saya, faham tu dulu kan? Soalan saya, berapa kali Allah ulang di dalam Al-Quran kalimah Bismillahirrahmanirrahim? 14 kali. Yang satu lagi di mana? Di dalam surah An-Namlu. Faham soalan saya tadi kan? Tadi kita setuju, sepatutnya tinggal 113 lah kan? Tetapi sebenarnya dalam Al-Quran masih ada 114 kali kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi mari kita pergi muka surat 379 Al-Quran. 379 Thalasa Sab'ah tis'ah Thalathumiyah tis'ah wa sab'un. Jumpa muka surat tu? Muka surat 379 Al-Quran. Boleh kan? Ayat nombor 30. Jumpa ayat 30. Bagaimana permulaan ayat tu? Innahu bi Sulaimana wa innahu. Nampak kan? So jadi dia tetap ada 114 kali. Panjangan cerita tentang Bismillahirrahmanirrahim itu. Baik, tak apa, saja bawa di situ. Cuma soalan yang jauh lebih penting, yang kita tahu surah ini, surah At-Taubah ini tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalannya yang lebih penting adalah, kenapa surah ini tidak dimulakan dengan kalimah yang mulia tu? Itu kan soalan. Kenapa rasa-rasanya? Boleh bantu saya? Berapa kali khatam? Berkali-kali khatam kan? Jadi kena tahu lah. Kasih sayang. Jawapan okey. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ada jawapan lain? Ada perkataan peperangan? Okey. Sebelum cerita peperangan tu ada benda lagi. Apa dia? Jadi perempuan begini, ketika kita membaca Al-Quran, saya sekarang membaca surah At-Taubah contohnya, saya kena tahu kenapa
surah ini tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tanya ustaz ke ustazah yang anda kenal, WhatsApp je dia. Tanya. Jadi ketika anda nak baca ataupun sedang baca surah At-Taubah ini, akan rasa lebih dekat, akan rasa lebih manis. Nanti akan baca selepas surah At-Taubah ini surah Yunus. Tahu apa cerita tentang Nabi Yunus ni. Jadi kelas-kelas seperti ini anda hadir membantu untuk merasakan ayat-ayat yang akan kita baca lebih manis. Baik, jawapannya adalah kerana surah At-Taubah ini tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini kerana sebab ada orang nak tulis kan, saya kena sebut perlahan-lahan kan. Kerana Allah murka, bagus, Allah murka, Nabi murka, saya perlahan-lahan. Kerana Allah murka, Nabi murka, marah dalam bahasa Melayu kita kan, marah terhadap orang-orang kafir Mekah. Allah dan Nabi murka, marah terhadap orang-orang kafir Mekah. Perlahan-lahan lah, saya sebut perlahan-lahan supaya anda sempat menulis. Orang kafir Mekah. Mekah yang kena sebut orang kafir Mekah. Mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kenapa Nabi marah, Allah marah? Kerana orang Mekah itu sendiri mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah. Pernah dengar kan perjanjian Hudaibiyah kan? Yang berlaku pada tahun 6 Hijrah. Perjanjian tu berlaku pada tahun 6 Hijrah. Baik, titik. Okay, faham tu dulu kan? Dia ada poin dekat situ, Allah marah, Nabi marah. Ada poin dekat situ, melanggar perjanjian. Okey, baik. Ini tak perlu tulis, faham macam ni saja. Kerana pada tahun 6 Hijrah Nabi pergi buat umrah. Ada yang kata Nabi pergi buat haji. Tetapi yang lebih tepat pendapat yang lebih tepat Nabi pergi buat umrah. Nabi bersama dengan sahabat 1,400 orang. Ni dengar saja cerita ni boleh faham. Daripada Madinah tu 440 km. Sampai dekat satu tempat, ni pintu masuk Mekah pada ketika itu adalah Hudaibiyah. Hudaibiyah nak pergi ke Masjidil Haram sekitar 20 km. Lebih kurang 20 km. Daripada Madinah tu dah jauh, ramai 1,400 orang. Sampai di Hudaibiyah, mereka dihalang oleh orang-orang kafir Mekah, tak boleh masuk. Sedih tak? Ni semalam ada orang telefon saya. Ustaz, ada cerita kemarin. Apa dia? Jemaah dah sampai KLIA nak pergi umrah. Tiba-tiba diberitahu oleh pihak travel tu tak ada tiket. Bila akan diganti tak tahu. Heart attack, pergi hospital emergency terus pakcik tu. Ni yang masalah kita ni. Sedih kan? Tak habis-habis cerita bab ni. Sampai hati bab duit. Nah, orang kita. Bukan sikit-sikit, juta-juta, puluh juta. Haji yang tahun lepas tu kan 400 orang kan. Dihitung sekitar 25 juta. Oh dahsyat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Panjang cerita kenapa boleh dapat, kenapa yang tak boleh dapat, salah transfer ke apa, ada ceritanya. Anda bayangkan macam ni kalau yang nampak kejadian tu orang yang bukan Islam dalam negara kita. Contoh, ada seorang Cina dan India dekat KLIA. Kenapa pakcik ni kena serangan jantung? Kita pun cerita. Dia sepatut pergi umrah. Tiba-tiba travel ni kata tak boleh terbang. Apa perasaan orang Cina dan India tu terhadap orang Islam? Ini bukan nak pergi Bandung. Bukan nak pergi, mana lagi orang suka berjalan sekarang? Baru balik Morocco kan? Ni nak pergi mana? Ni sejadah ni. Kiblat Kaabah. Oh dahsyat. Masih berlaku, sedih benar. Semalam saya pun kelang kabut 5-6 orang call saya, Ustaz tolong 4 orang ni tak boleh terbang ni. Ada tak mana-mana kawan travel yang saya kata saya punya 14 Ogos ni dah penuh, tiket pun dah habis, tak ada lah. Tak sempat lah. Last minute bagi tahu, sedih. Yang datang daripada Sabah Sarawak naik kapal terbang lain. Penat lah. Maafkan saya. Ada manusia Islam tetapi kehidupannya betul-betul mata duitan, duniawi betul.
Nak bawa orang ke arah yang ke tempat yang baik pun sanggup menipu orang. Bagi tahu awal-awal kan. Nah, tak amanah kan. Baik, macam mana tadi? Ni tadi. Nabi dah sampai 1,400 orang sampai jauh perjalanan tu. Sampai dekat Hudaybiyah, sikit lagi. 20 km je lagi nak sampai ke Kaabah, dihalang. Tadi pak cik yang kat KLIA tu jauh lagi 9,000 km. Jauh lagi. Relax dulu pak cik. Kan? Ni Nabi dah tinggal 20 km je. Dihalang. Memang tak boleh masuk langsung. Patah balik ke Madinah. Tapi sebelum Nabi balik, berlaku perjanjian apa dia tadi? Hudaybiyah. Sebut sama-sama dengan saya, perjanjian Hudaybiyah. Silakan. Hudaybiyah. Sebab ada yang bila dia tak sebut ni, dia tak ingat kisah tu apa yang berlaku. Ni penting perjanjian Hudaybiyah ni membuatkan Nabi boleh menang menakluki kota Mekah pada tahun akhir 8 Hijrah, awal 9 Hijrah. Ni 6 Hijrah perjanjian Hudaybiyah, akhir 8, awal 9, kurang lebih 2 tahun nak masuk ke 3 tahun. Penting perjanjian Hudaybiyah ni kita kena faham. Ya. Baik. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah tu adalah item-item dia. Balik pergi baca, carilah. Dekat Google ceramah ustaz pun ada, panjang ceritanya. Ada beberapa item yang ditulis dalam perjanjian Hudaybiyah tu, dan bila dilihat daripada satu sampai terakhir perkara-perkara item itu, semuanya berat sebelah. Berat ke arah siapa dia? Orang-orang kafir. Apa maksud berat sebelah? Ialah bila kita ada agreement, perjanjian, kita di pihak sini, dia di pihak sana, di tengah-tengah ada agreement, dua-dua kena turunkan tanda tangan, betul tak? Kita yang nak turunkan tanda tangan ni, sebelum kita turunkan tanda tangan, apa yang mesti kita rasa? Adil. Win-win situasi lah. Ada yang anda akan dapat benefit, saya pun ada benefit saya, kelebihan saya. Tapi ni sekarang dalam perjanjian Hudaybiyah ni, sampai Saidina Umar berdiri, tak puas hati. Kenapa yang Nabi pergi setuju? Semua tu perkara tu berat sebelah ke arah orang kafir di sana. Tapi Nabi berikan pujuk Saidina Umar dan sahabat yang lain. Kerana Nabi tahu nanti apabila sabar sekarang ini, kita kena balik ke Madinah. Nanti Allah akan berikan kemenangan. Itu namanya Fathu Makkah. Sama-sama dengan saya. Fathu Makkah. Pernah dengar peristiwa Fathu Mekah? Pernah dengar? Pembukaan kota Mekah. Berkat kesabaran dalam perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijrah. Tetapi dalam perjanjian itu, walaupun orang kafir menang kepada mereka semua isi-isi perjanjian, mereka tetap melanggar perjanjian itu. Akhirnya turun surah At-Taubah ini. Sekarang Allah dan Nabi yang kita sebutkan tadi. Maka tidak ada belas kasih, tidak ada perlindungan. Beberapa ketika nanti, beberapa tahun nanti, ataupun sebenarnya bukan masuk beberapa tahun, kerana selepas turun ayat ini kemudian berlaku penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah itu tadi. Nabi datang dengan orang-orang Islam, tentera Islam masuk ke kota Mekah. Mereka kalah dengan begitu mudah. Sampai ke satu tahap Nabi arahkan Bilal bin Rabah naik ke atas Kaabah. Nabi tak arahkan Saidina Umar, Nabi tak arahkan sahabat-sahabat yang lain. Nabi arahkan Bilal berdiri di atas Kaabah dan laungkan azan. Kenapa dipilih Bilal? Kenapa dipilih Bilal bin Rabah? Kerana Bilal ini pada pandangan orang ketika itu, dia adalah seorang hamba. Dia hamba. Jadi Nabi nak beritahu kepada orang Quraisy Mekah, sekarang aku angkat Bilal ini pijak Kaabah, laungkan azan. Aku bukan pilih di kalangan mereka seperti Abu Bakar, Umar yang hebat-hebat, yang ada ilmu seperti Saidina Ali, untuk berdiri di atas Kaabah. Nak beritahu, Islam tidak pernah sama sekali melihat pangkat, keturunan, darjat dan harta. Tidak. Sekarang Bilal naik ke atas. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi dapat jawapan kenapa surah ini dinamakan surah At-Taubah. Kenapa surah ini tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bara'ah. Cuba perhatikan pada ayat yang pertama. Apa maksud bara'ah dalam terjemahan Al-Quran anda pegang? Bara'atun terjemahannya adalah pemutusan hubungan. Nampak?
Bila kita kawan dengan kawan rapat kita, lama kawan daripada sekolah, tiba kita dah 40-50 tahun ni dia buat hal, macam-macam fitnah dekat kita. Kita pergi dekat dia, sekarang aku tak akan kawan dengan kau. Ini satu kejadian yang amat sedih lah. Kita tak nak berlaku, tetapi kenapa sampai hati yang pergi buat juga tuduh kita macam-macam. Akhirnya jalan terakhir yang akan kita buat, minta maaf, saya dah tak boleh berkawan dengan awak lagi. Saya sedih, awak pun sedih. Ini jalan yang terbaik. Nama perlakuan aktiviti kita itu, kejadian yang kita tengah buat dengan kawan kita itu, namanya dalam bahasa Arab bara'atun. Apa dia, perempuan? Bara'atun. Memutuskan hubungan. Orang Arab bila dia gaduh-gaduh kan, kita nampak orang Arab 2 orang gaduh dekat situ kan, ada seorang tu dia mengalah. Akhirnya yang seorang tu mengalah. Dia akan kata, yang si yang mengalah tu dia akan kata macam ni, ana bari'um minka. Tak apalah, aku mengalah. Malas nak gaduh panjang. Ya. Jadi Allah beritahu kalimah yang pertama di dalam ayat, di dalam surah At-Taubah ini, kalimahnya adalah bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini adalah satu penyataan pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Perjanjian apa tadi? Hudaibiyah. Bila berlaku? 6 Hijrah. Nampak tu? Okey lah tu. Pelan-pelan kita tahu. Ya, jadi beginilah saat kita mengaji Al-Quran, boleh tahu cerita. Baik, tadi saya sebutkan ada 3 golongan kan. Kalau dalam buku kita ni, yang Tuan Fazrul tulis ni, kita kena intai lah buku ni kan. Muka surat 29. Muka surat 29 buku kita ni, surah At-Taubah. Terus dia tulis yang pertama ni ayat 1 sehingga ayat 93 kan. Jadi ayat 1 sehingga ayat 93 ada cerita tentang apa dia? Bermaksud pengampunan, bermula dengan tadi kan At-Taubah itu pengampunan, juga diterjemahkan kembali. Bermula dengan perakuan pada hari pembukaan Kota Mekah. Nampak? Fathu Mekah. Kan ni ada perkataan Kota Mekah kan? Cuba tulis dalam bahasa Arab. Sikit-sikit belajar bahasa Arab, okey kan? Fathu Mekah. Fa, huruf fa, ta dan ha yang bersambung. Fathu Mekah. Mekah senang aja. Mim, kaf dan ta marbutah bersambung. Jadi atas perkataan Kota Mekah ni, cuba sedikit tulis dalam bahasa Arab. Fathu Mekah. Kaf itu ada sabdu. Sabdu. Dia jadi 2 kali kalau kita buang sabdu. Jadi fathu itu pembukaan Mekah, Kota Mekah. Pada hari pembukaan Kota Mekah, terbatas semua perjanjian. Perjanjian apa tadi? Conteng sebelah dia. Perjanjian Hudaibiyah. Conteng supaya kita tidak terlupa. Nanti balik mana tahu baca-baca pada hari yang lain kan. Al-Fathu, betul, bagus, ingatkan saya. Di mana ayatnya? Di sini. Di juzu 26. Baik, ada surah di hujung Al-Quran namanya surah Al-Fathu. Mari kita buka sebentar kerana ada ayatnya. Muka surat 511, juzu 26. Muka surat 511, nama surah Al-Fathu, kemenangan. Kemenangan apa dia ni? Yang tadi lah, Fathu Mekah yang anda tulis tadi. Kemenangan pembukaan Kota Mekah. Dia akhir tahun 8 Hijrah, ada yang kata awal tahun 9 Hijrah. Sudah buka muka suratnya 511? Panjang ceritanya. Poin yang paling penting dalam surah ini adalah pada ayat 18. Muka surat 513. Boleh follow? Ada yang macam baru menyertai, boleh kan? Boleh ikut saya? Kerana kelas ini ataupun pertemuan ini, sekejap saya buka sini, sekejap saya buka sana, sekejap saya buka sini. Jadi bagus, begitu cara kita membaca Al-Quran. Sebab ada tempat tak perlu sebut tempat lah. Saya ceramah, kejap buka sana, sekejap buka sini. Habis kelas, ada seorang tu beritahu, Ustaz macam tak bersedia je dalam kelas. Sekejap buka sana, sekejap buka sini. Tak, no. Mesti begitu baca Al-Quran.
Kerana kalau saya tanya kepada anda untuk faham keseluruhan cerita Maryam, surah apa yang anda kena buka? Lagi surah apa dia? Orang kita akan jawab surah Maryam je. Sedangkan dia ada surah At-Tahrim. Sedangkan yang pertama sekali cerita pasal Maryam ketika dia dalam kandungan, dalam surah Ali Imran. Ibunya bernama Hannah, baru lengkap ceritanya. Maka sebab itu sekejap kena buka sana, sekejap kena buka sini, baru dapat cerita, titik, selesai. Cerita tak lengkap kalau tak buka. Baik, sudah buka muka surat 513. Cerita tentang tadi tu, yang perjanjian Hudaybiyah yang Saidina Umar sampai berdiri tu kan. Ni ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta syajarah. Syajarah tu maksudnya pokok. Fa'alima ma fi qulubihim, tapi Allah turunkan fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum. Nah ni fathan qariba, Fathu Mekah. Baik, apa terjemahannya? Nah, ada lagi yang tak buka, tak sempat. Ayat 18. Boleh puan? Muka surat 513. Dah. Bantu kawan. Macam tak jumpa lagi? Sudah? Dah jumpa? Mudah-mudah insya-Allah. Ataupun kita nak kelas ni dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Okey? Okey, tengok terjemahannya. Sesungguhnya Allah telah meredai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah satu pohon. Dia yakni Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, para sahabat. Kan tadi Nabi tiba-tiba setuju kan? Apa dalam hati para sahabat? Kalau kita lah yang berada kan, sedih kan, kenapa Nabi setuju? Ini benefit kat kita tak ada langsung. Ni yang Allah sebut. Dalam hati mereka fa'alima ma fi qulubihim. Allah lebih mengetahui. Ketika begitu, segera Allah kata, lalu dia Allah memberikan ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan dengan menghampirkan kemenangan kepada mereka. Apa makna kemenangan yang hampir ni? Fathu Mekah itu tadi. Yang saya angkat tangan tadi, kan ini perjanjian Hudaybiyah 6 tahun 6 Hijrah. Kemudian sabar sikit. 2 tahun nak masuk 3 tahun. Sabar sikit lah. Boleh? So ini ayatnya. Kita orang akan tanya, apabila berlakunya perjanjian itu ramai sahabat-sahabat yang tidak setuju dengan perjanjian sebab sebelah. Di situ Nabi Muhammad SAW itu mungkin diberi, ya insya-Allah ada wahyu lah Allah. Jadi kalau benda tu adakah boleh berlaku zaman sekarang ini? Apabila berlaku perjanjian macam berat sebelah. Ustaz, apa cerita sikit bagaimana keadaan itu boleh kita apply pada masa sekarang? Bagus soalan. Faham soalan Faham kan? Yelah, sahabat ni mereka masa hari kejadian ayat 18 ni, depan tu ada Nabi. Kan? Kita pada hari ini bila berlaku kejadian yang seperti ini, bayangkan ini agreement. Berat sebelah dekat dia. Kita ada geng kita, dia pun ada geng dia. Nampak gaya tak ada langsung untuk kita apa-apa. Zero. 100% untuk dia. Pergi dekat dia. Adakah kita nak apply macam kejadian perjanjian Hudaybiyah ni? Faham soalan? Faham soalan? Sebab itu kita, yang pertama, sebab itu kita kena memilih pemimpin yang paling bijaksana dan bijak sini. Sebab ada orang dia utamakan bijaksana, bijak sini yang depan mata dia tak nampak. Ketika kita telah setuju memilih pemimpin yang bijaksana dan bijak sini, maka ketika dia mengeluarkan keputusan, kita sama-sama kena redha. Sebab kita dah angkat dia. Apa-apa, anything yang akan berlaku, kita kena terima. Ya? Yang dia bermula bila, sebelum redha perjanjian itu, sebenarnya dia bermula pada saat memilih pemimpin. Jika itu tak selesai, jangan bertanya, jangan bicara tentang agreement berat sebelah. Dia bermula daripada saat memilih pemimpin. Itu saja. Cumanya, syukur rezeki para sahabat dalam rombongan 1400 itu yang mengeluarkan ataupun membuat keputusan adalah utusan Allah. Itu rezeki mereka. Kita hari ini jangan pula tunggu Nabi akhir zaman mana. Tak ada dah. Cara kita memilih. Sebab itu Saidina Ali ketika dia jadi khalifah, datang seorang sahabat dia yang lain. Ali, engkau punya kepimpinan tak macam Umar.
Tegas, tak ada orang miskin. Tapi pada zaman kau ni, kenapa ada orang miskin? Ini banyak sana ada maksiat ni, kenapa? Kenapa tak contohi Umar, Abu Bakar? Apa jawapan Sayyidina Ali? Apa jawapan Sayyidina Ali? Pernah dengar tak kisah ni? Ya, ini jawapan dia. Ketika Umar, Abu Bakar menjadi pemimpin, aku adalah rakyat. Ketika itu kami adalah rakyat yang terbaik. Maka ketika aku memimpin, ada di kalangan rakyat-rakyat ini yang diri sendiri tak nak baik. Yang kenapa tunding kepada pemimpin? Faham maksudnya? Faham maksudnya? Makna kata bila berlaku satu kesilapan yang kita nampak depan mata, yang pertama apa dia? Pertama apa dia? Ni tangan saya ni. Yang pertama apa dia? Diri sendiri. Diri sendiri. Sebab dia cakap macam ni, Sayyidina Ali itu cakap sebenarnya begini, kerana hebatnya Umar, masa kepimpinan Umar dan Abu Bakar tu, kerana aku rakyat. Kata Ali. Sekarang kau nampak kepimpinan aku tak hebat kerana ada orang macam kau. Macam tu bahasa kasarnya. Maka tolong ubah dululah bang. Boleh faham maksudnya? Bahasa macam kasar kan? Tetapi inilah sifat kita, masalah kita. Satu-satu kesilapan kita dengan segera menunding ke arah orang terlebih dahulu. Sepatutnya kita tengok diri kita. Dia macam ni, selalu anda dengar kisah macam ni. Ada seorang pelajar yang nakal, seorang remaja yang nakal, yang sepatutnya dicari puncanya adalah ibu dan bapanya. Jangan salahkan budak ni 100%. Yang berpunca anak jadi seperti itu kembali kepada ibu dan ayah. Sedari budak tu kecil. Ni sekarang dah belasan tahun. Masa kecil ada silap. Yalah, benda dah lepas. Tetapi pakcik ataupun abang dan kakak, jangan salahkan anak ni. Jangan marah dia. Saya sedih bila marah anak depan orang ramai ni. Malu budak ni. Aib, kesian dia. Dia tak boleh buat apa-apa. Saya sangat tak setuju ibu dan ayah marah anak dia depan orang ramai. Tak betul tu cara tu. Bawa balik, sembang dengan anak, akui kesilapan. Sebab itu dalam doa-doa, cuba sambung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ada kalimah zalamna, ada kalimah zalamna. Nabi Yunus ada kalimah zalimin. Nabi Adam dan isterinya Hawa pun ada kalimah zalimin. Apa maksudnya? Kami menzalimi diri kami. Kami yang salah. Nabi Yunus lari daripada kaum dia, masuk ke dalam perut ikan paus tu. Dia bukan kata kepada Allah, mereka degil. Tak, dia kata aku yang salah. Kerana aku tak kuat untuk berhadapan dengan umat tu. Bahasa mereka lain, bahasa aku lain. Aku lari. Allah kata ketika dia lari daripada medan dakwah, kami biarkan dia berada dalam kegelapan dalam perut ikan. Boleh faham? Maka ketika ada berlaku sesuatu, kita kena akui dia boleh jadi datang daripada dari kita. Harapnya terjawab soalan. Dia bermula daripada memilih, baru kita akan redha dengan keputusan yang diberikan. Kemudian dalam muka surat ni lagi, dia kata apa? Diakhiri dengan perakuan Nabi sedih. Nabi SAW sangat sedih dengan kaumnya tenggelam dalam kekafiran walaupun telah diberikan peluang untuk bertaubat. Conteng di mana-mana ya. Ini penting. Surah At-Taubah ni ada 17 kali diulang kalimah taubat. Ada berapa kali perempuan? 17 kali kalimah taubat diulang dalam surah At-Taubah ni. Jadi dah 17 kali diulang kalimah taubat dalam surah ini. Nabi sedih kerana masih ada kaumnya yang terus tenggelam dalam kekafiran. Dan sebenarnya kesedihan Nabi ini bukan ada pada zaman dia hidup tu sahaja. Sampai ke hari ini ada lagi umat Nabi SAW yang kekal kafir. Maafkan saya, saya minta maaf di awal ini. Yang maksud kafir ini, dia bukan yang kita kata tadi tu, yang bukan Islam tu sahaja. Yang tergolong di kalangan orang kafir, bila kafir dalam Al-Quran terjemahannya dua tau. Satu kafir yang totally tolak Islam. Satu lagi kafir, dia Islam. Tetapi, apa dia? Dia tidak ikut cara Islam, kufur nikmat. Kenapa yang tak pakai pakaian dengan sempurna? Kan nikmat tutup sempurna. Allah berikan awak gaji ataupun berikan ekonomi yang baik. Kenapa memakai pakaian yang baik lelaki pakai seluar pendek? Baik yang perempuan tak pakai tudung. Yang seluar pendek, yang tak pakai tudung ni pun fashion tu pun bukan murah. Mahal. Ini kufur nikmat. Namanya pun kufur. Alah sedihlah saya tengok yang berjoging ni kan.
Yang pakcik-pakcik, yang abang-abang, kenapa yang pakai seluar pendek? Nak je tahan, nak tunjuk apa? Soalan saya. Nak tunjuk apa? Macam tak faham, saya sedih. Yang pergi, ya biasa kuliah ni kan saya balik ni nampak ni dekat latar ni. Dekat latar nak balik hijau ni kan. Dia naik basikal. Yang lelaki dengan perempuan kot dengan Cina tak apa lah. Tapi ni pakai tudung. Baju dia bukan macam baju, dia bukan macam menutup baju, dia membalut tubuh. Bukan menutup tubuh. Dia macam biasa ustaz-ustaz ni, Ustaz Azharul suka sebut, macam balut buah nangka kan. Alah, kita nak tengok pun tak sampai hati lah. Sedih lah. Peralatan basikal tu bukan murah kan. Ribu-ribu tu. Kufur nikmat. Ni yang makna kufur dalam Al-Quran dua. Okey, kita selamat. Okey, kita kata kita selamat. Memang saya bukan menolak Islam. Tetapi yang kedua ni tak selesai. Salah guna kufur nikmat. Salah guna zalim. Allah berikan kepada anda dengan ekonomi yang bagus, dalam masa orang lain susah nak cari duit, kerjaya sebagainya, tiba-tiba salah guna kufur. Ya, baik. So jadi Nabi sedih. Di sini ditulis jika masih tidak beriman, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan bertawakallah kepadanya. Maksudnya serah kepada Allah. Allah beritahu kepada Nabi, dakwah, kerja nasihat telah selesai, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan begini, maafkan saya kita nak kata orang yang ialah perempuan dan tadi kita sebut nampak pakaian tak sempurna kan, tak sampai hati kita kata dekat dia kufur, tak sampai hati lah kan. Bukan tujuan kita ataupun bukan tugas kita cakap macam tu. Dia paling minimum, Nabi sebut dalam hadis, paling minimum adalah dia ada 3 peringkat. Bila kita nampak satu maksiat tu, 3 peringkat kita kena buat. Yang pertama kita kena buat apa dia? Bil lisan, dengan lidah. Tegur. Jumpa dia kawan kita ke ataupun WhatsApp dia, bil lisan, tegur dia. Saya rasa tak baik macam ni. Orang tengok kan. Tegur. Kalau kita tak mampu yang pertama ni, yang kedua bil yad. Maksudnya bil yad ni dengan tangan, bukan pergi pukul. Kalau kita bos, perempuan kalau bos, bawah ada staff kan, yang tak pakai tudung, yang bergaul tak tentu hala, anda yang kedua ada kuasa, panggil dia, selotok baik-baik, tegur dia. Ni yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Dalam hati. Cuma yang masalah yang ketiga ni Nabi sebut dalam hati ni, Nabi kata di hujung itu, ini adalah selemah-lemah iman. Takkan kita terus nampak satu maksiat terus pergi pada yang ketiga. Buat apa masuk campur? Nanti jaga tepi kain orang. Yang penting dia kerja bagus walaupun aku bos. Kita dah buang satu yang dua. Yang akhir sekali kita kata, ini yang selemah-lemah iman. Akhirnya dalam hati kita kata, harapnya anak aku tak jadi macam ni. Tak, jangan macam ni. Saya pernah nampak, saya tak pasti saya dah cerita kepada anda ke belum. Duduk kat traffic light, sebab kita gerap jalan, duduk kuliah sana sini kan. Kat traffic light, alamak, sebelah kiri saya kan, ni kena tegur ni. Budak perempuan 2 orang dalam kereta pakai tudung. Buat apa? Corok. Lah, hati tak sedap. Saya dia tengok turun tingkap. Tengok je, saya tak puas hati. Dia tak turun tingkap lagi. Sampai dia turun tingkap. Dia turun tingkap, dia kata, duduk pandang saya. Kenapa? Saya kata, isap rokok kan? Ya. Apa masalah? Dia tanya kat saya. La ilaha illallah, sedian. Saya kata, tak molek lah. Saya cakap, at least kalau awak nak buat, pergi dekat sorok-sorok lah kan. Tapi ni, bila orang nampak, nanti kan ada abang-abang sebelah tu motor pula kan. Ni depan sekali ni. Masa tu kami berdua depan sekali. Kan depan-depan kan ada motor kan. Nanti yang nampak sebelah tu, kalau yang pakcik motor tu geng Sami Velu, kawan-kawan Datuk Lee Chong Wei yang bukan Islam lah. Mana budak perempuan pakai tudung ni isap ukur ni? Dia jadi tak kisah sekarang kan. Lawan balik. Inilah zaman yang kita berada kan. Sangat-sangat mencabar. Akhirnya, bila anda berhadapan dengan situasi macam saya tadi, anda kata, tegur malas nanti apa-apa dia buat kan. Itu adalah selemah-lemah adakah kita nak biarkan kita sampai ke tahap itu selama-lamanya? Ini cabaran kita di akhir zaman. Ya, baik baca sikit lagi. Ni gencatan senjata ayat 1 sampai 6. 4 bulan. Gencatan senjata sama 4 bulan. Kemudian akan berlaku Fathu Mekah.
Orang Islam serang kota Mekah. Laju sedikit, perjanjian dengan orang kafir terbatal. Mereka tidak beriman dan tidak jujur dengan perjanjian. Walaupun berat sebelah kepada mereka, mereka tak jujur. Mereka hanya di mulut sahaja. Rupanya dalam hati mereka ada problem. Mereka mempersendakan Al-Quran, tidak hormat perhubungan kekeluargaan orang-orang yang beriman. Dia macam ni Yang nombor 4 ni, sebab nombor 4 ini, tidak hormat perhubungan kekeluargaan orang yang beriman. Kerana dalam peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah pada awal hijrah tu, sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi dalam hijrah ke Madinah tu, ada di kalangan ahli keluarga mereka masih tinggal di Mekah. Faham cerita ni? Kemudian berlaku perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah ni. Mereka langgar perjanjian tersebut. Ini membawa makna mereka tidak hormat perhubungan kekeluargaan. Mereka masih ada hubungan kekeluargaan, cuma dari sudut agama sahaja. Sana kafir, sini yang di Madinah sudah Islam. Itu mereka tidak hormat. Maka bara'atun, diputuskan hubungan tersebut. Jika mereka mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan mencerca Islam, maka perangi mereka. Makna kata, bila mereka langgar perjanjian tersebut, itu membawa makna mereka sengaja mencerca, apa tahu ayat tadi kata apa dia? Mereka mencerca Islam. Mereka kata, alah, langgar je lah perjanjian ni. Orang Islam tu bukan kuat. Boleh dipermainkan. Kita marahan kalau perjanjian kita, agreement kita dah ditanda tangan, tiba-tiba pihak sebelah tu buat main-main. Kita marah? Kita marah. Seolah-olah apa dia, kita faham? Dia mempermainkan kita. Okey, kemudian muka surat sebelah, muka surat 30 ada cerita tentang apa dia? Yang berhak memakmurkan masjid adalah orang-orang Islam, orang-orang beriman. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, Allah ingat kita dengan diberikan lagi peluang untuk bertaubat. Dalam surah ini juga ada cerita tentang Yahudi, Nasara yang mereka itu ada Tuhan sendiri. Bulan-bulan dalam Islam. Bulan-bulan dalam Islam ada berapa? Soalan sedikit. Bulan-bulan dalam Islam ada berapa? 12. Bagus soalan. Bagus jawapan. Soalan saya seterusnya, hari dalam Islam asalnya ada berapa? Hari dalam Islam yang Isnin Selasa tu. Bulan dalam Islam 12. Muharram sampai Zulhijjah 12. Hari dalam Islam yang macam kita hari ni Isnin, Selasa sampai hari Ahad kan? Total berapa hari? 7 hari. Dalam Islam sebenarnya berapa hari? Buktikan sementara minum air. Ikut saya kan? Okey, soalan lagi. Tak ada jawapan yang tadi, tapi ada soalan lagi lain. Tu yang parah ni. Bertimpa-timpa nanti nak kena jawab. Baik, soalan seterusnya. Sebenarnya, hari dalam Islam bermula daripada hari apa? Jumaat, jawapan lain? Jumaat, jawapan lain? Isnin, jawapan lain? Okey, ni. Baik, ikut saya. Kalau dalam bahasa Inggeris 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kalau dalam bahasa Arab Pertama apa dia? Dalam bahasa Arab nombor wahid. Belajar nombor pula kan hari ni kan. Baik. Jadi anda akan dapat jawapan. Hari pertama dalam bahasa Arab, hari pertama dalam Islam sepatutnya hari Ahad. Ahad wahid. Lepas hari Ahad hari apa? Isnin. Dalam bahasa Arab wahid. Kemudian nombor 2 Isnani. Lepas hari Isnin hari apa dia? Dalam bahasa Arab nombor 3 apa dia? Salasa. Selepas hari Selasa hari apa dia? Rabu. Rabu dalam bahasa Arab 4 apa dia? Al-Arbi'a ataupun Rabi'. 4. Lepas hari Rabu hari apa dia? Khamis. Dalam bahasa Arab 5 apa dia? Khamsah. Dapat ke tak ni? Islam dah beritahu. Habis tadi hari Jumaat apa nombor 6? 6 Sittah ataupun Sadis. Dalam Islam ada 6 hari asalnya. Dia bermula Ahad, iaitu Wahid. Ithnain, hari Isnin. Salasa, hari Selasa. Rabi', Al-Arbi'a, hari Rabu. Khamis, Khamsah, 5, hari Khamis. Hari Jumaat penghulu segala hari. Dah kena henti. Titik, dia sampai 5 je. Hari yang ke-6 itu Jumaat. Apa maksud Jumaat? Dia asal kalimah jamak, berkumpul. Apa lelaki kena kumpul pada hari Jumaat?
Solat berjemaat. Solat Jumaat. Faham? Habis hari Sabtu, patutnya dia tanya saya pula kan. Asyik saya tanya anda, anda pula tanya. Habis tu hari Sabtu mana datang? Betul tak? Betul tak macam hari ni kan? Sabtu. Sebab tak ada dalam bahasa Arab nombornya Sabtu, tak ada. Lepas 5, khamsah, 6, sitah ataupun sadis, kemudian sab'ah, 7. 7 tu sab'ah, bukan 7 tu Sabtu. Okey, baik. Jadi Sabtu ni asal daripada mana? Bantu saya. Pernah dengar tak kisah? Ya, silakan. Ya. Mereka dilarang untuk tangkap pada hari. Siapa mereka tu? Siapa mereka tu? Orang-orang Yahudi yang dilarang oleh Nabi mereka, Nabi Isa kan, tak silap saya kan, dilarang untuk tangkap ikan. Tapi mereka tangkap ke tak tangkap? Mereka tetap tangkap. Allah uji. Hari Sabtu tu lah ikan geram no lah ni kan, duduk kat tepi pantai kan. Hari lain yang Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, tadi kan ikan jauh sikit. Tapi bila hari Sabtu, lah depan mata, ni tak payah nak pakai jala kait ni. Ini tangan boleh angkat. Ujian. Geram. Maka mereka langgar. Jadi hari Sabtu ni asal daripada kalau saya tanya kepada anda, hari Sabtu ni asal daripada memperingati kejadian tersebut, peristiwa tu. Jadi kita nak buat apa hari Sabtu ni? Okey ya. Bahasa Arab apa panggil Sabtu? Hari Sabtu. Tak ada, dia panggil Sabtu juga Terpaksa lah. Sebab satu dunia dah terima hari ni. Sian kan? Lama. Okay. Dia tangkap. Dia tak tangkap, dia letak dia punya buah bubur. Ada pandai kan? Ada helah kan? Ada mengelak, saya tak tangkap, saya letak. Dia tetap melanggar sebab dia tetap buat aktiviti. Dia sebenarnya langsung tak boleh buat sebarang aktiviti macam bubu ke kan. Dia pandai. Jumaat dia buat bubur tu, hari Sabtu tu ikan datang. Dalam cerita macam tu ke? Saya cuma tanya Ustaz. Tak, dia buat kerja tu hari Sabtu. Sebab Allah uji dia. Silakan soalan. Mereka tetap langgar. Jadi untuk mengkaburi dunia Islam, mereka buat hari Sabtu ni ada dalam hari kita, kehidupan kita hari ni. Tanpa kita sedar, kita cuti ni kan. Jom pergi kerja. Jangan cuti. Okay. Silakan. Boleh sama kita kongsi. Enam tadi. Digenapkan, macam mana tak faham? Sabtu ada dalam 30. Hari Sabtu berada dalam 30 hari tu. Dalam kalender Islam. Dah lama. Memang dah lama cerita ni. Jadi dah dipakai sejak dulu. Memang dah tak mampu nak ubah. Dah tak boleh ubah. Okey je, tak ada masalah. Terima. Dia tidaklah sampai ke satu tahap kita keluarkan statement. Siapa yang ikut hari Sabtu ni? Contoh macam tu kan. Syirik. Jangan sampai macam tu. Kan, dia tidaklah terlibat dengan akidah. Cumanya saya ajak bertanya, asal dalam Islam berapa hari dalam seminggu? Sebenarnya 6 hari. Sebenarnya 6 hari. Okey, bagus soalan ni. Bila 6 hari dalam Al-Quran, teka-teki lagi soalan saya. Sebab itu tadi dia disebabkan oleh peristiwa tadi lah. Bukan puan saya tengok semualah kan. Sebab kita cerita tadi jawapan daripada sana kan. Sorry, keliru. Pada zaman dah apa yang mula kalender lah zaman Nabi. Daripada zaman kisah peristiwa ikan tu tadi. Itu zaman Nabi Isa. Lama dah. Sebab tu dah tak mampu nak ubah. Dah tak mampu ubah. Cuma jangan kita buat hari Sabtu ni kita mengingati peristiwa tu dengan sebarang ritual, bahaya lah. Tak boleh lah. Seperti mereka yang tangkap ikan tu kan, sebarang ritual.
Ada diulang kisah tu, ada setengah mereka Yahudi yang ortodok yang sangat kuat ni kan. Kita kata totok bahasa Jawa kan. Dia buat ritual pergi tangkap ikan tu. Okey, baik. Saya nak tanya soalan saya macam ni tadi, teka-teki. Sebab diulang banyak kali dalam Al-Quran begini. Bila Allah kata khalaqas samawati wal ard, diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Ni sebab 6 hari tadi maka saya kena bacakan ayat ni. Baik. Allah kata dalam Al-Quran, kami yang menciptakan langit dan bumi. Soalan saya, langit dan bumi mana dulu Allah ciptakan? Kenapa jawab langit? Bagus. Dalam Al-Quran disebutkan semua tentang gabungan penciptaan langit dan bumi mesti Allah sebutkan as-samawat terlebih dahulu. Tapi dalam hadis disebutkan Allah ciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian barulah langit. Mudah faham begini. Datang seorang kontraktor, puan ada beli tanah dekat Ijuk, dekat rumah saya tu banyak orang jual tanah sekarang. Katanya nak buat banglo kan. Kalau cari tanah PM saya. Broker. Okey kan. Bila puan dah beli tanah, nak cari kontraktor lah kan, untuk buat banglo kan, buat homestay, rumah singgah ke apa kan. Kontraktor tu datang dekat puan. Saya kontraktor yang lain macam. Saya punya plan akan buat bumbung dulu. Macam tadi samawati wal ard. Kemudian dah siap 100% bumbung, baru saya buatkan puan punya rumah, lantai dan dapur, bilik dan seterusnya. Apa puan akan jawab dekat kontraktor tu? Apa puan akan jawab? Silakan jawab. Tak masuk akal, minta maaf, engkau belah. Kan? Mana kita nak makan? Dia mesti bermula daripada base, foundation. Ni beam apa tah yang bawah ni kan? Tiang, piling, bangun naik. Sudah faham? Memang hadis Nabi pun Allah ciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian baru langit. Baik. Tak pergi lagi kepada 6 tadi ni. Soalan saya seterusnya. Dapat jawapan Bumi langit mana dulu? Bumi dulu. Kemudian soalannya, berapa hari Allah siapkan bumi, berapa hari Allah siapkan langit, berapa hari Allah siapkan isi-isi bumi dan langit? Jawapan? Allah sebut dalam Al-Quran 6 hari totalnya. Semua 6 hari. Itu yang tadi saya sebut tadi, dalam Islam ada berapa hari? Semua tu 6 hari. Baik, ada lagi soalan. Memang banyak soalan hari ni. Tapi itulah, bila saya tanya, saya sendiri kena jawab. Siapa suruh kau tanya? Kau jawab sendiri. Kan? Okey kan? Kita dah faham 6 hari Apa 6 hari ni tadi? Bumi, langit dan isinya total 6 hari. Soalan seterusnya, berapa hari bumi, berapa hari langit, berapa hari isi-isinya Allah buat? Berapa hari? Yang bumi dulu saya tanya. Bumi dulu berapa hari? No. Kalau 6 hari total kesemuanya dan isi-isinya. Soalan sekarang, bumi saja berapa hari? Faham soalan kan? Kalau 6 ni total, bumi, langit dan isinya. Kalau bumi saja berapa? 2 hari. Langit 2 hari. Isi langit dan bumi 2 hari yang berbaki, 5 dan 6. Boleh dapat? Ini ayat Al-Quran, bukan saya reka. Ayat Al-Quran. Ya. Nanti kita akan pergi selepas kita habis surah ini, Al-Quran ni. Yang kita faham lah. 6 hari yang kita faham. Bagus soalan. Kerana nanti di mahsyar Allah, sehari di mahsyar Allah, di padang mahsyar tu berapa hari bersamaan di dunia kita? Berapa? Apa jawapan? Sorry? 80? Satu hari di mahsyar Allah berapa lama di bumi? 1000 tahun. Dan berapa tahun kita kena berhenti di mahsyar Allah? 50,000 tahun. Penat ni soalan. Banyak benar soalan. Okey, ketika kita berada di mahsyar Allah, kita duduk macam ni ke kita berdiri? Sebab tu namanya kiamat. Kiamat asal kalimah kiam. Pernah dengar masa kita kat sekolah dulu kan? Ustaz masuk, ketua kelas kita cakap apa dia? Kiamat. Bukan dia cakap kiamat. Kampukang larian.
Dia cakap kiamat. Maksud kiamat apa? Berdiri. Ya, sebab tu namanya hari itu hari kiamat. Hari manusia semua kena berdiri. Tak boleh. Lah, ya Allah, penat. Lama benar. Giliran aku pun tengok jauh lagi. Boleh tak Sat duduk macam makcik kan? Tak boleh. Semua kena berdiri. Maka ketika kita nak berdiri tu dalam keadaan selesa, apa yang membuatkan kita boleh selesa masa berdiri tu? Amalan-amalan kita. Itu saja. Dia punya fikir sekarang ni, penat berdiri tu tak sama masa berdiri tu perempuan. Tak sama. Sana tak letih. Yang letih orang yang tak bawa amalan. Boleh kan? Kembali tadi soalan tak jawab. Kan? 2 hari bumi, 2 hari langit, 2 hari yang berbaki adalah isi-isinya. Maka sebenarnya dalam Islam hari ini ada berapa? Ada 6. Janganlah pula balik kat rumah, dia pergi kat kalender kat rumah dekat PTS, aku pangkah hari Sabtu. Dia pangkah semua hari Sabtu kan. Ni kenapa ni? Suami tanya. Bang jangan banyak tanya. Hari Sabtu tak wujud dalam Islam. Jangan sampai macam tu. Soalan sekarang, siang dulu ke malam dulu baik, bagus. Kalau menjawab soalan itu, dia berada siang ke malam. Cuba buka muka surat. Muka surat 128. 128. Jadi Hajah kalau siang malam, jawapan Hajah siang ke malam dulu? Malam dulu. Baik, muka surat 128. Disebutkan dalam ayat pertama surah Al-An'am muka surat 128 adalah Az-Zulumat, malam. Kemudian An-Nur, baru siang. Ya. Sudah buka muka surat 128? Pun dekat situ cerita khalaqas samawati wal ard. Kita dah habis dah surah Al-An'am ni, dah lepas kan. Kemudian waja'alaz zulumati wan nur. Kemudian Allah menjadikan, apa tulis terjemahan dalam Al-Quran anda? Gelap dan terang. Gelap dulu malam dulu. Dalam ayat pertama ni tafsirannya sebenarnya asal malam dan siang ini bercantum. Pelik. Bercantum. Macam susah nak fahaman. Dan sebenarnya dalam hadis pun disebut, sebenarnya bumi dan langit itu bercantum. Kalau bumi dan langit bercantum, kita boleh faham macam ni. Tengok saya habiskan ayat sikit. Macam ni. Asalnya ni bumi, ni langit. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ni bukan saya reka, ni tafsiran dalam ayat seperti ini. Dia banyak dalam ayat yang lain, tapi ala-ala kita dah buka muka surat ni. Asal langit as-samawat dan bumi ni al-ardi, dalam ayat tu dia bercantum macam ni, melekat. Macam tadi kontraktor datang. Puan tak setuju saya bina bumbung dulu. Kami mana setuju puan dengan suami kan. Habis yang puan setuju macam mana? Alah, macam buat rumah biasa lah. Dia pun kata, tak, saya ada idea yang kedua. Yang saya punya rumah saya nak buatkan untuk puan adalah bumbung dan lantai bercantum. Nak jawab macam ni sekarang? Ni bumbung ni. Nah, kat sini. Selesa tak kita? Kita akan cakap kat kontraktor tu, saya bukan nak buat rumah kucing saya. Ini saya nak buat rumah saya paling rendah bumbungnya 11 kaki ataupun 13 kaki. Naikkanlah sini. Maka Allah selepas dia menciptakan bumi dan langit yang asalnya bercantum untuk mengisi hari yang baki 5, hari ke-5 dan ke-6 itu, untuk mengisi isi-isinya, dalam tafsiran juga dalam hadis disebutkan dia dipisahkan supaya selesa manusia dan makhluk duduk di dalam bumi ini. Faham tak ni? Begitu baca Al-Quran. Kemudian cerita tentang siang dan malam. Asalnya siang dan malam ini bercantum. Kalau bumi ni tadi kita nampak ada fizikal kan, satu yang bercantum dan dipisahkan. Sekarang malam dan siang macam tak boleh nak terima. Macam mana asal dia bercantum tu? Faham tak maksud saya ni? Adakah dimasukkan malam dan siang itu bercantum samar-samar? Saya tak ada jawapan.
Yang penting dalam tafsiran bila saya baca ayat yang pertama ni, dia kata asal malam dan siang itu bercantum. Kemudian untuk memastikan kehidupan makhluk di atas dunia, di atas bumi al-ardi itu aman, bahagia, sentosa, dipisahkan siang dan malam tersebut. Cuba kalau tak pisah malam dan siang. Contoh macam ni kita dah kata kelas ni pagi ni pukul 9. Tengok jam dah 8.30. Masih malam gelap lagi. Apa perasaan? Apa perasaan? Masih gelap lagi. Tidur balik. Tengok jam dah pukul 11. Kata ada kenduri kahwin. Dah bagi tahu dengan anak mari ikut sama mak. Gelap lagi. Apa macam? Takutlah kita kan? Kita takut. Maka Allah kata, ini tak betul. Ataupun ini tak boleh berlaku di atas muka bumi. Manusia, umatku ataupun makhlukku nak bahagia di sana, aku kena pisahkan malam dan siang. Dibahagi 12 jam dan 12 jam. Asal 24 jam itu. Dibahagikan. Jadi soalan tadi, malam dulu ke siang dulu, saya tak ada jawapan. Yang penting dia telah dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cumanya yang boleh kita fikirkan begini, hari kita setiap hari bermula dengan malam ke siang? Malam. Bermula jam berapa? Okey, ataupun soalan saya lebih hebat ataupun lebih mudah faham. Begini, sebab dalam ni tak ada orang yang kafir. Kerana ada orang Islam saja, soalan yang begini. Orang Islam harinya sepatutnya bermula pada waktu subuh lagi, maghrib. Kenapa maghrib? Nanti kita tanya kenapa subuh. Kenapa maghrib? Dalam Islam kan, terbenamnya hari macam ni karang kan 7.30. Dah masuk hari 7.30 karang ni, 7.30 malam ni dah masuk hari Ahad. Ya? Ya kan? Yang baca awal tahun doa tu kan? Maghrib. Tahun? Sebelum maghrib. Lepas habis solat tu dia baca lagi kan? Dah masuk hari yang baru dan tahun yang baru. Bagus jawapan. Baik Tetapi tindakan orang-orang Islam setiap hari dia bermula pada, maksudnya aktiviti dia. Dia bermula pada, jawapannya apa dia? Lepas subuh. Jawapan? Sorry. Lepas subuh. Semua lepas subuh. Ada tak jawapan selain selepas subuh? Tak tepat. Orang-orang Islam aktivitinya kena bermula sebelum iaitu dengan bangun. Saya tak kata salah. Saya kata kurang tepat. Okey je orang tak bangun tahajud. Yang penting dia jangan tinggal subuh. Tapi kan lagi okey kalau bangun sebelum subuh, iaitu dengan buat apa dia? Kan lagi okey. Maka orang-orang Islam dan orang beriman, dia punya aktiviti mesti bermula dengan tahajud, iaitu sebelum subuh. Bolehkah lepas subuh dia buat tahajud? Minta maaf, tak boleh. Kena tunggu subuh akan datang. Itu pun kalau umur panjang. Boleh? Kenapa? Apa bukti? Mungkin anda bertanya, apa bukti yang tahajud itu penting sangat sebelum subuh? Surah 113. Apa nama surah? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Apa terjemahan Al-Falaq? Okey, terima kasih. Mari kita tengok kan. Boleh lagi tak ni? Boleh lagi ke dah kena berhenti? Sebab ada kawan kita dah balik. Dia ada hal, okey. Cuba buka muka surah Al-Falaq. Tengok. Al-Falaq tu terjemahannya apa dia? Silakan, saya tak nak sebut. Dalam Al-Quran anda apa dia tulis? Waktu fajar, waktu subuh. Tetapi kenapa tak nama surah ini subuh ataupun fajar? Kenapa namanya Al-Falaq? Pelik. Dalam terjemahan bahasa Melayu puannya apa dia? Al-Falaq tu puan? Subuh kan? Bengang tak kita? Tulis je lah subuh ataupun fajar. Ini ketika kita baca Al-Quran kena bertanya. Al-Falaq ini dia adalah macam ni. Tengok saya baik-baik. Dalam bahasa Arab, banyak kali pula lah Mamat ni call, saya kena angkat. Ni kali ketiga, sekejap minta maaf. Ya, hello. Ya.
Dia yang problem hari tu, saya cerita dekat kaunter nombor 3 tu, dia masih ada problem lagi tau. Jadi dia kata dia tunggu barang tu sampailah. Dia masih ada bunyi lagi. Boleh. Okey, sama. Okey, surah Al-Falaq tadi Boleh dapat Ni penting Ni penting. Jangan tinggal tahajud. Baca surah Al-Falaq setiap harian. Bila Nabi suruh baca surah Al-Falaq ni perempuan? Selepas solat dan sebelum siapa tinggal, memang senang dia tinggal tahajud. Minta maaf, bahasa macam kasar kan. Tapi penting saya kena sebut benda ni. Baik Bismillah. Jadi Al-Falaq tu, terjemahan sekarang macam Al-Quran saya pun bengang. Kenapa dia tulis waktu subuh? Sebenarnya kita tak faham. Kerana, tengok saya baik dalam bahasa Arab, dia ada nama fajar. Dia ada namanya subuh. Dia ada satu lagi yang jarang orang dengar, namanya falaq. Dia bukan falak yang ilmu falak tu. Itu dalam surah Yasin. Ya, fi falakin yasbahun. Itu fa lam kaf. Ini fa lam qaf, beza. So ini saya ulang semula, dalam bahasa Arab ada namanya subuh, ada namanya fajar, ada namanya falak. Hebat bahasa Arab ni, dia menentukan yang kata falak tu jam berapa, yang kata subuh tu jam berapa, yang kata fajar tu jam berapa. Jadi kalau saya tanya kepada anda, dalam 3 perkataan ini tadi, mana yang paling awal dan mana tengah, mana yang akhir? Fajar nombor 1. Nombor 2? Subuh. Falak nombor 3 lah. Baik. Yang pertama adalah falak, yang paling awal. Subuh dan fajar tu terakhir, 2 dan 3. Jadi falak ini adalah waktu untuk kena bangun tahajud yang kita sebutkan tadi. Boleh? Falak ini mungkin kita boleh bayangkan hari ini dengan jam tangan kita, jam 4 orang bangun tahajud, 4.30, jam 5. Tapi bila dah jam 6, ni subuh mana jam? Subuh pukul 6. Tu subuh pukul 6 kan? Waktu tu kita kata falak tak sesuai. Itu sudah subuh, dah habis lah. Jadi tak boleh tahajud. Jadi falak adalah waktu subuh. Kenapa, soalan sekarang, kenapa falak dalam surah ini diterjemahkan waktu subuh? Kerana ceritanya penting tentang tahajud ini. Cuba baca ayat 1 sampai ayat 5 terjemahan. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, al-falak, fajar, daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap, dan daripada kejahatan makhluk-makhluk penyihir meniup simpulan-simpulan talinya, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melaksanakannya. Puan-puan, 1 sampai 5 ayat ini, perkataan apa yang banyak saya ulang tadi dalam bahasa Melayu kita? Perkataan apa dia? Kejahatan. Kejahatan yang melalui sihir ilmu hitam ini, dia kuat dan boleh terkesan. Maksudnya boleh efektif, dia boleh aktif, kuat pada waktu falak. Contoh, ada orang nak buat jahat kat kita kan, nak hantar sihir ke apa, na'udzubillah. Dia kuat benda-benda tu adalah pada waktu falak. Jadi pada waktu falak ni tadi, kalau kita kuat dengan solat tahajud, baca Quran, maka kita ada apa dia? Pelindung. Kita ada perisai. Sebab itu penting solat tahajud ni, bukan main-main. Maka Allah kata kepada Nabi, wahai Muhammad, katakanlah, aku berlindung bi Rabbil Falaq, Tuhan yang menguasai waktu itu tadi, yang kita kata 4.30. Kita ada pelindung yang sangat kuat, iaitu Allah Azza wa Jalla. Boleh faham begitu ketika kita baca. Macam mana boleh sampai situ tadi hai. Tu tadi tu. Zulumat dan An-Nur kan, malam ke siang terlebih dahulu. Akhirnya soalan saya, orang-orang Islam aktivitinya bermula pada aktiviti pertama sekali apa dia? Tahajud, iaitu pada waktu falaq. Sebut dengan tepat, dia bukan falak. Kalau falak tu yang falak, 4, 3.30. Nabi tidur awal
supaya Nabi boleh bangun awal. Orang kita, saya pun pelik, saya keluar tadi jam 5, dia relax lagi dekat dengan kawan-kawan dia dekat Padang, dekat Puncak Alam, dekat sebelah Starbucks. Perempuan tahu tak tadi, sementara saya tunggu anda tadi ni kan, saya sampai awal, ada orang kita sedang beratur di Sendayan dekat Negeri Sembilan. Dia orang tengah buat apa? Tak tahu cerita? Alhamdulillah, selamat anda tak tahu. Lah sedihnya lah, dia tunggu daripada jam 2 pagi. Buat live tadi jam 8.30, saya tengok benda ni ramai sangat ni, panjang. Nak beli tu durian krepi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lepas tu datanglah komen, saya pun tanya, subuh kat mana? Dia komen, akak tu lah, jangan tanya subuh kat mana, solat masing-masing lah. Sibuk tanya orang buat apa. Tak. Masalah, anda pernah dengar tak Nabi sebut hadis akhir zaman? Dajjal akan bawa sebuku roti. Pernah dengar sebuku roti? Kisah sebuku roti? Kalau tak pernah dengar, balik buka YouTube ceramah ustaz, cari je apa-apa tentang sebuku roti. Ini belum sebuku roti, baru durian krepe. Makan durian krepe beratur daripada jam 2 pagi, kaunter tu buka jam 9 pagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 jam dia berhenti, dia beratur. Belum tentu dapat. Dia kata 100 yang terawal. Kalau awak orang 101 tak dapat, dah habis. Tak kecewa? Punyalah dahsyat orang kita. Betul-betul di akhir zaman. Betul-betul di akhir zaman. Akhirnya yang beratur 7 jam tu masuk dalam mulut, rasanya yang terakhir di mana? Lidah ni, kat ujung ni. Dia tak sampai di tengah lidah, ni je ujung ni. Kat sini dia tak rasa apa, sini rasa benda lalu. Tapi yang manis, yang masam tu rasa di hujung lidah je. Apa keluar balik, ambil balik ke? Tak. Punyalah kena tipu kita di akhir zaman. Dan saya berani jamin, bukan fitnah, tak ada orang yang beratur dekat situ bangun tahajud. Tak ada. Minta maaf. Dia takkan ada dekat situ dia buat tahajud. Tak ada. Tahajud kat situ. Tak ada. Sedih lah orang kita. Tak ada kan? Takkan ada. Saya berani jamin. Bukan nak tuduh orang, bukan su'uzon, bukan itu cara untuk tahajud. Macam mana nak tahajud sedangkan itu bukan caranya? Sedih kan? Siapa yang belum dengar kisah tentang sebuku roti, balik cari tahu. Benda ni penting. Di akhir zaman dunia akan kemarau. Air dan makanan tak ada. Sekarang pun kita dah berada pada kekurangan makanan ataupun dia ada kosnya mahal. Akhir nanti Dajjal akan datang bawa sebuku roti. Sebab masa tu dia kata, siapa lapar? Saya datang. Rupanya dia Dajjal. Dan yang akhirnya akan ramai ikut adalah lelaki ke perempuan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, hadis yang lain, ikat isterimu dan anak perempuanmu di akhir zaman. Bukan balik nanti bagi tahu kat abang, bang tolong ikat saya, ni tali saya baru beli. Kan maksudnya apa dia? Jaga baik-baik. Keluar sebarangan ni, kenapa keluar ni? Healing. Ni kenapa keluar ni? Me time. No, Islam tak ajar healing dan me time. Healing dan me time Islam ajar apa dia? Zikir, ditikar sejadah. Tak perlu ikut gaya barat. Jangan tertipu. Bila seorang wanita keluar tanpa mahram, ada dosa, bahaya. Kalau pergi kerja, pulang kerja, itu sahaja. Jangan, kenapa balik lambat ni? Bang, saya balik lambat. Kenapa? Suami tanya. Saya nak me time sekejap. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jangan buat sekali-kali. Jangan tertipu. Perempuan tak boleh ni time. Dengan kawan-kawan pecik perempuan. Kalau dia tujuan untuk apa? Saya tanya. Kita lama tak jumpa, reunion. Asalnya tidak dibenarkan. Asalnya tidak dibenarkan. Kecuali dibawa sama suami ataupun dia bawa suami dia. Kalau bawa suami tak ada lah. Ini kita tertipu. Kita telah ditipu oleh cara barat. Cepat nak balik je. Tempat dah sembang duduk balik. Inilah fitnah di akhir zaman. Sebelum ni pernah buat tak? 20-30 tahun lepas benda-benda ni ada tak? Healing dan me time ni pernah dengar tak dulu-dulu? Tak pernah dengar. Akhirnya kita di akhir zaman. Sebab itu iblis, sama sikit lagi. Sebab itu iblis, kita rasa macam tadi kan, Hajahat, kita rasa kan, malah buat suami dia balik cepat apa semua, kita rasa macam tu. Sebab sebenarnya, maafkan saya minta maaf,
Kerana iblis saat Allah suruh dia keluar daripada syurga, Nabi Adam dan isterinya keluar daripada syurga, dia baca tadi doa Rabbana zalamna. Tapi iblis dia kata aku boleh keluar. Dalam surah Al-Hijr juzuk ke-14. Aku boleh keluar, tapi izinkan aku minta 2 benda. Allah luluskan 2 benda ni. Tu yang kita sedih tu. Ya. Permintaan pertama dia kata kepada Allah, boleh tak panjangkan umur aku sehingga hari kiamat? Allah kata, kami benarkan. Sebab tu terus menggoda dan beranak pinak. Yang kedua, ini jauh lebih parah. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Terima kasih. Permintaan pertama diluluskan. Permintaan kedua harap diluluskan. Tapi ada sedikit syarat. Allah lulus tapi ada sedikit syarat. Dia kata, wahai Allah, izinkan aku dan geng-geng aku menghias di mata anak Adam ini sesuatu yang salah itu tak nampak di satu benda yang salah. Dalam surah Al-Hijr, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Dan agar kami berjaya menyesatkan mereka semuanya. Allah kata boleh, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Boleh aku lulus, tapi ada satu kumpulan yang ini aku tak benarkan, kecuali orang-orang hamba-hambaku yang al-mukhlasin. Dia beza. Mukhlasin, mukhlasin beza. Mukhlasin dia biasa, orang yang ikhlas. Tetapi mukhlasin dia beza baris dekat situ, lam berbaris atas. Dia peringkat yang paling tertinggi seorang hamba Allah dalam dia beribadah kepada Allah. Solat, ngaji Quran, sedekah, maka datang gangguan-gangguan syaitan macam ni semua ni, semua tu dia berjaya tepis. Namanya mukhlasin, bukan mukhlisin. Ini saja yang dia tak mampu goda. Maka kita kena lawan lah benda ni. Macam Maryam tu dia seorang tu macam Ha? macam apa Maryam kan. Okey. Dia kan ada letakkan satu bilik Khas ya. Itu kan me time dia. Kan Maryam dia duduk di duduk di Mihrab. mihrab. Okey. Kan duduk seorang. Okey. Ada buah, ada apa kan. Boleh me time di rumah ha. Sekarang orang kita yang perempuan ni, me time dia di mana? Dia pergi mana biasanya? Jujur jawab je, bantu saya. Di mana dia me time? Adakah di dalam rumah dia? Dia akan pergi, nanti dia update kan? Dia update gambar me time. Di mana? Depan dia ada kopi. Betul ke tak ni? Ke saya cakap ni salah? Betul. Benda ni berlaku. Duduk kat Starbucks. Kak, kenapa sorang-sorang? Me time. Salah. Ini bukan cara Islam. Ini ujian Hajar. Ini ujian kita. Kena elak benda-benda ni. Jika dibawa suami dan pasangan bersama ataupun anak lelaki, okey. Ya. Dia ada anak lelaki tak? Memang tinggal dia seorang saja. Ujian untuk dia juga. Dia tak boleh terlibat juga dengan benda-benda macam tu. Soalan saya, di mana tempat me time tu? Tempat awam lah. Tidak dibenarkan asalnya. Nampak macam kasar kan? Macam ketat kan? Macam ketat jawapan saya kan? Kalau anda jawab, kami berkumpul di satu dewan yang khusus, kami sewa, kami sahaja perempuan yang berada di situ, dibenarkan. Boleh, tak ada masalah. Surau. Tetapi bila anda kata jawapan kami, me time kami, perjalanan kami ni di tempat awam, travel pergi sana, ada lelaki yang lain semua, dalam Islam yang asal tidak dibenarkan. Ini bukan cara Islam. Kita telah ditipu selama ini. Umrah pun sekarang ada geng-geng perempuan kan. Dia tak ada pasangan kan. Geng-geng perempuan ni ada satu bilik 5 orang. Semua single-single kan. Baik, dengan syarat dia pergi dekat Masjid Nabi, dekat hotel, selesai. Kalau macam yang kita pergi jalan sampai ke Bandung ini, sebab Madinah dan Mekah ni ada tempat ibadah, still okey. Macam tadi pun saya dah jawab, ke surau, ke masjid, still okey. Dan betul-betul dia kena jaga lah. Maksud kata jaga betul-betul, jangan dia ambil penerbangan tu, lepas balik umrah kita pergi Istanbul. No. Nak sebut tak sampai hati ya puan? Tapi kita jagalah pasangan dia kan. Tak boleh. Ha?
Inilah hakikatnya. Inilah hakikatnya. Kan? Yang kita sedang berhadapan. Pada zaman yang kita rasa benda ni okey, sebenarnya asal dalam Islam tidak dibenarkan. Memang payah. Kerana kedatangan Islam pada zaman Nabi SAW untuk mengangkat darjat lelaki ke wanita? Ingat benda tu. Kena redha. Mesti kena redha. Okey. Okey. Okey, soalan saya balik. Dia nak pergi mana? Ni jawab, ni nampak dia jawab. Bagus puan. Tak, kita nak berbincang supaya kita jumpa asal Islam tu apa yang Islam ajar. Okey, tadi puan jawab sebab sunyi kan. Cara kita menyelesaikan kesunyian di akhir zaman salah. Itu salahnya. Berpunca daripada cari cara jalan. Kita mencari cara tu dah salah. Sebab itu akan membawa kepada tempat yang salah. Cara yang betul macam tu tak? Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam ayat 28 surah Ar-Ra'd, bukan saya sebut, Al-Quran sebut. Allah kata, yang ada masalah hati, kesunyian, nak tenang, zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan tenang. Tak ada cara lain. Di atas tikar sejadah ataupun di masjid surau. Okey, tak ada masalah. Bila dia kata tadi pergi masjid, lepas pergi masjid ni akak nak pergi mana? Ingat nak jalan ke Ion, duduk kat Starbucks. Akak pergi seorang. Ke Ion tu yang salah. Nak sebut itulah hakikatnya. Yes, saya Hajar sendiri okey puan. Masya Allah. Sebentar. Alhamdulillah. Sama-sama kita kongsi. Pergi kelas kat sana. Kuliah. Okey. Okey, Okey. Okey. Okey, tak ada masalah pergi tempat macam tu. Soalan saya tadi, pergi yang kat duduk Starbucks seorang-seorang tu. Tu yang tak dibenarkan. Point dia tu, kita salah arah. Bila pergi ke majlis ilmu, okey. Ajak lagi. Kalau boleh, sewa bill fire. Pergi ramai-ramai. Yang, ya. Ada? Siapa yang dalam rombongan tu? Semua perempuan ke? Mungkin boleh ambil pendapat daripada ustaz ataupun ustazah yang lain tentang perjalanan ke hadnya itu kan? Ini ujian kita. Baik, tadi puan ada cakap kan, dekat rumah baca Al-Quran. Soalan saya, baca Al-Quran, ada tak selepas puan baca Al-Quran itu bersama dengan berusaha untuk memahami ayat-ayatnya? Ada usaha? Melihat terjemahan? Alhamdulillah. Macam rumah ngaji tu ke? Kenapa puan kata tak duduk dalam rumah? Ada gangguan ke? Dalam surah, maafkan saya terus mencelah Maafkan saya sebelum saya terlupa.
Okey, saya okey. Saya free. Okey. Boleh kan? Boleh kan ni? Okey, sebab dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Furqan dengan jelas, wanita waqarna fi buyutikun. Wanita-wanita kena tetap berada di dalam rumah. Nampak macam keras kan? Tetapi sebenarnya Islam sebut benda ni untuk menjaga kehormatan orang wanita tu. Sebab dekat luar sekarang ni fitnah lagi dahsyat. Anda tahu tak apa nama teknologi AI sekarang ni? Ada yang tahu kan? Akak yang muda tahu tak? AI. Orang ambil gambar kita, ya, intelligent tu kan? Dia boleh ambil gambar kita pakai yang sempurna. Tapi dia ambil muka kita, dia boleh buat yang tak senonoh. Kita tak tahu benda ni. Ya, macam-macam dia boleh buat. Jadi untuk selamat daripada benda-benda yang macam-macam fitnah kat luar ni, pergi duduk dalam rumah. Maafkan saya respon. Tetapi boleh ambil pendapat yang lain. Mungkin tanya Ustaz, Ustazah. Yang sebaiknya duduk di rumah. Kita cuba tak nak dosa lah kalau boleh. Ini kan ada kilang lain Ustaz. Boleh tanya pendapat Ustaz, Ustazah yang lain. Ada kawan kan. Sebab perempuan kan semua yang dah biasa bekerja kan. Bila pasangan dia dah meninggal, ayah saya ni ramai kawan-kawan saya yang anak dara. Dia pun nak berkawan, umrah, Bagus kalau dia nak berjalan ke tempat macam majlis ilmu tadi kan, puan kata kan, sampai ke keramat, itu okey lah. Saya tak ada masalah bab tu. Tapi kalau hanya sekadar nak pergi mana, jom kita basikal sama-sama, lepas tu pergi, ni